Okey, selamat kembali murid-murid. So, hari ini cikgu nak bincangkan sains tingkatan 3, 6.4, pengiraan kos penggunaan elektrik. Tajuk-tajuk kecil yang dibincangkan termasuklah kecekapan tenaga, contoh teknologi yang pertama, kecekapan tenaga. Okey, so sekarang kamu tengokkan kepada keempat-empat mentor ini. So, keempat-empat mentor ini adalah mentor yang sama jenis. Tetapi, apabila kamu tengok pada kuasa dia adalah berbeza. Dan kamu akan dapati kan, semakin kuasa meningkat, kecerahan pun meningkat. Okey. So, pada kebiasaannya, kuasa pada setiap mentor mempengaruhi kecerahan mentor, tetapi dengan syarat adalah mentor yang sama jenis. Okey, adakah memang begitu? Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok pada keadaan ini pula, di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 mentor yang berbeza sekarang ya. Okey, tapi apabila kamu perhatikan pada kecerahan dan kuasa dia. Okey, contohnya untuk bab yang 6 volt dan bab 9 volt. Kedua-duanya mempunyai kuasa yang berlainan, tetapi kecerahan mentor adalah yang berbeza. Kenapa jadi begini? Okey, sebenarnya kecekapan tenaga mentor juga mempengaruhi kecerahan mentor. Apa dia kecekapan tenaga? Okey, sebenarnya kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk output yang berfaedah. Contohnya untuk satu mentor, kita menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. So, tenaga cahaya adalah tenaga output yang berfaedah dalam keadaan ini. Okey. So, untuk satu mentor, apabila dipasangkan dia dengan tenaga elektrik dia akan berubah menjadi tenaga cahaya yang berfaedah. Akan tetapi, apabila kita perhatikan dengan infrared, kita akan dapati mentor juga membebaskan haba. Jadi, maksudnya tenaga elektrik dia akan menghasilkan dua tenaga, iaitu tenaga output yang berbeza. Satu output yang berfaedah yang kita nak. Satu tenaga output yang tidak berfaedah merupakan pembaziran. Okey. So, mentor yang manakah mempunyai kecekapan paling tinggi? Tengok pada LED, dia membebaskan sedikit haba. Kemudian bagi mentor filament 200 watt membebaskan lebih banyak tenaga haba. Oleh itu, tenaga LED adalah mentor yang mempunyai kecekapan yang paling tinggi. Okey. So, untuk mengirakan kecekapan tenaga, kita boleh buatkan satu rumus di mana kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan. Kemudian darab dengan 100%. Okey, kita ambil contoh lampu LED tadi. So, sekiranya 100 joule tenaga elektrik input yang dibekalkan. Okey, kemudian 90 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya dibebaskan. Kemudian 10 joule tenaga output yang dibazirkan menjadi haba. Oleh itu, kita boleh mengirakan kecekapan dengan rumus di atas ini. Kamu akan dapati kecekapan tenaga adalah 90%. Okey, ingat ya, semasa pengiraan pastikan tenaga input yang besar letak di bawah. Sekiranya hasil pengiraan anda lebih daripada 100%, maksudnya di sini kamu mungkin silap ganti, terbalikkan dia. Okey?
bagi mentol 100 watt pula. Okay, katakan 100 joule tenaga elektrik input yang dibekalkan, sama dengan tadi. So sekarang 10 joule tenaga yang berfaedah telah dihasilkan, manakala haba iaitu 90 joule telah menjadi haba. Oleh itu, kecekapan bagi mentol ini adalah 10%. Okey. So dari sini kita dah tahu mana satu lebih cekap kan? Okey. So topik kedua, teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Okey. So teknologi ini kita rujuk kepada lampu. Okey, katakan lampu berfilamen kita bandingkan dengan lampu jimat tenaga dan lampu LED. Okey. So bagi lampu berfilamen, kecekapan dia adalah 10%. Manakala lampu jimat tenaga, kecekapan adalah 50%. Lampu LED, kecekapan lebih kurang 90%. Oleh itu, lampu LED adalah lebih cekap dan lebih menjimatkan tenaga elektrik. Okey. Sekiranya anda rujuk kepada buku teks muka surat 196, okey, kamu perlu mengumpulkan maklumat tentang teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga daripada pelbagai sumber, termasuklah laman sesawang yang berikut. Okey. Dengan duka citanya, cikgu dah klik pada sesawang ini, tak dapat maklumat. Okey, tapi cuba bincang maklumat yang telah dikumpul, senaraikan contoh teknologi yang berkonsep kecekapan tenaga dalam susunan mengikut kepentingannya dalam kehidupan harian. So inilah cadangan cikgu ya. So sebenarnya kamu boleh mula cari dengan apa yang kamu boleh buat dulu, iaitu pemeliharaan tenaga. Sebenar macam manalah kamu nak jimatkan tenaga dengan tutupkan switch apabila tidak gunakan, cabutkan palang, pendekkan masa penggunaan. Contohnya, sekiranya kamu nak mandi dengan cepat. Okey, kemudian cuba gunakan barangan yang ada kecekapan tenaga yang tinggi, seperti lampu jimat tenaga, bahan elektrik yang ada logo kecekapan tenaga, dan belikan rumah berkonsep bangunan hijau. Okey, bangunan hijau ni bukan greenhouse ya. Nanti kita bincang. Okey. So akhirnya teknologi yang lebih tinggi iaitu menggunakan tenaga boleh diperbaharui, seperti tenaga solar, tenaga elektrik dan biodiesel. So kamu boleh fokuskan dengan apa yang cikgu cadangkan untuk dapatkan lebih banyak maklumat. Okey. So sekiranya kamu belikan barangan elektrik di Malaysia, biasanya dia mesti ada label cekap tenaga yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So di mana dia ada bintang. Okey, sebenarnya semakin banyak bintang, semakin tinggi kecekapan tenaga. So biasanya yang disyorkan adalah kecekapan bintang yang lebih daripada 3.5 ke atas adalah barangan yang lebih bagus, lebih jimat tenaga elektrik. Okay.